Alright. So kita tengok dulu contoh yang pertama ini. Diberi dalam bentuk ayat lah kan, biasalah. Okay, dia kata hasil tambah dua nombor ialah 25. Ini mirip-mirip soalan tahun 6. Okay, sebab nombor dia kecil je kan. Okay, dia kata hasil tambah dua nombor adalah 25. Okay, tapi kita tak tahu nombor tu berapa. Cuma dia bagi tahu kat sini, satu daripada nombor melebihi nombor satu lagi sebanyak 9. Okey, dia bagi tahu sini satu daripada nombor itu melebihi satu lagi sebanyak 9. Okey. Kalau kita lukis dalam bentuk gambar rajah, okey, kita ada nombor yang pertama. Okey, kita tak tahulah, ini ada dalam buku cikgu masa tahun 6 punya Nombor 2. Okey. Kita tak tahu. Jadi kita buatlah satu kotak. Okey. Okey, nombor 1 dengan nombor 2. Kalau kita buat sekarang yang kotak yang cikgu tengah lukis tu, kotak ini dia sama, sama besar. Bermaksud nilai dia sama. Sedangkan, okey, sedangkan dalam ayat tu ataupun dalam soalan bagi tahu bahawa salah satu nombor ni lebih 9. Jadi kita bolehlah letak lebih 9. Maknanya kita boleh letak kotak lebih. Tak kisahlah kamu nak letak pada nombor 2 atau nombor 1. Okey, katakanlah cikgu letak pada nombor 2. Okey, cikgu tambah lagi sikit kat sini jadi 9. Contoh kan. Dan kita tahu bahawa ini nombor 1 ditambahkan dengan nombor 2 kita akan dapat 25. Okey. Cumanya bila kita di sekolah menengah ini kita tidak lagi menggunakan kotak-kotak ni lah. Okey. Kita gantikan kotak itu dengan suatu huruf. Okey, memandangkan kotak ni sama besar. Okey, jadi kita boleh letakkan dia sebagai huruf X. Bawah pun huruf X lah. Macam tu. Okey. Jadi dalam ayat matematik dia, kita akan dapat X tambah dengan X tambah dengan 9 sama dengan 25. Okey, kalau kamu tak nak ganti dengan huruf X pun tak apa. Ganti dengan huruf Y ke Z ke tak kisah. Okey. Memandangkan kotak ini sama saiz. Okey, ni. Kotak X yang atas kotak X ni dengan bawah ni dia adalah sama. Okey, jadi kita kalau atas X, bawah pun akan jadi X lah. Okey. Okey, sebelum ni kita buat, kalau tanpa kita buat bentuk ayat matematik macam ni, okey, biasanya daripada gambar rajah masa kita belajar di sekolah rendah dulu, kita akan tolak dulu 9. Kan? Kita akan buat 25. Kenapa besar sangat? Okey, kita akan ambil 25. Okey, kita tolakkan dengan 9 dulu. Okey, sebab kotak ni ada terlebih kan? Kita tolak 9. Okey. Kemudian kita buat apa? Kita akan bahagikan dengan kita akan bahagikan dengan dua kotak. Okey? Sama je. Okey? So 20 kita tolak dulu kita jangan buat sama dengan dulu, tak apa. Kita tolak dulu. Okey, 25 kamu tolakkan dengan 9. Okey, 25 tolak dengan 9. Kita dapat 16, betul? Okey, 5. Okey, dapat 16. Kemudian 16 ini kita bahagikan dengan dua kotak. Okey. So 16 ni adalah untuk dua kotak yang biru tu, kita akan dapat 8. Bermakna X sama dengan lah. X ni kita dah tahu dah nilai dia dapat 8. Okey. So X ni kita dah dapat 8. Yang ni pun dapat 8. Jadi soalan tanya apa tu? Cari dua nombor tersebut. Jadi nombor 1 kita dah dapat. Nombor 1 kita dah dapat sama dengan lah 8. Nombor yang kedua. Okey, nombor yang kedua 8 tambahlah dengan 9. Dapat 17. Nampak tak? Bila masuk sekolah menengah, soalan dia hampir sama, tetapi cara selesaikan dia berbeza. Okey, yang ni dengan cikgu tengah tunjuk kamu sekarang ni, kita selesaikan cara kita dulu. Okey, cara kita faham dulu dengan gambar rajah. Okey, tunjuk padam sikit sebab cikgu nak buat jawapan. Kalau kita gunakan bentuk algebra ni, okey, kita wakilkan dengan huruf. Okey, so X tambah X, kita akan dapat 2X. So 2X tambah 9 sama dengan 25. Jadi matlamat kita nak cari X. Maka kita tak nak 9 ni. Okey, so 9 ni kita boleh pindah. Okey, ni cikgu tunjuk kalau kita guna kaedah pindah lah. Okey, so positif kita pindahkan ke sebelah sana. Okey, dia akan jadi negatif lah. So 2X sama dengan 25 tolak dengan 9. Okey, ini kalau kita guna kaedah pindah. Ingat lagi tak cikgu cerita minggu lepas? Kaedah pindah, kaedah kesamaan, okey, kaedah pematahbalikan. Kamu boleh guna salah satulah. Okey. So kita tahu sekarang 2X sama dengan
16. Okey. Makna ni 2x, maksudnya 2 darab x. Kita nak pindahkan 2. Darab, pindah ke sana. Okey, kita pindah ke sana. Darab, pindah sana jadi bahagi. So, x sama dengan 16/2. Bahagi 2 lah. So, kita dapat x sama dengan 8. Okey. Jadi, bila kita dah tahu x sama dengan 8, kita ganti. Samalah macam tadi. Okey. Untuk soalan persamaan linear ni, kamu boleh guna 2 kaedah gambar rajah. Satu kaedah mechanical. Okey, mana-mana satu yang kamu selesa. Okey. Alright. Okey, yang ini beza saiz antara dua sudut pelengkap. Okey, sudut pelengkap kita belum belajar lagi. Jadi cikgu beritahu. Okey, sudut pelengkap ni adalah nama pun pelengkap. Pelengkap kan? Pelengkap. Okey. Pelengkap. So peleng, huruf L kan? So dia macam itulah. Dia adalah sudut pelengkap ni adalah sudut 90 darjah. Okey. Masa ni nak beritahu kat sini adalah beza sudut pertama dengan sudut kedua, okey, adalah 12. Okey. So dia suruh cari dua sudut tersebut. Soalan ni sama macam soalan nombor 1. Okey. Cuba kamu buat dulu. Cuba kamu buat dulu untuk soalan nombor 2 ni. Okey. Muka surat berapa tu? Muka surat 59 tadi kan cikgu dah katakan. Ya betul, muka surat 59. Okey, kamu terus conteng kat buku kamu ni. Okey, seandainya nanti kamu ada rezeki, kamu masuk asrama pun bawa je lah buku ni, tak ada masalah. Okey, kamu sambung je guna sebagai buku latihan kamu. Okey, yang mana nanti kamu boleh tengok dekat YouTube video-video cikgu selesaikan soalan dalam buku ni. Okey, kamu boleh tengok video dia lah sebab kelas kita ni akan berjalan sepanjang tahun. Cuma mungkin kamu dah balik asrama ke nanti, kamu tak dapat ikuti kelas live cikgu, kamu still boleh tonton yang rakaman video khas untuk kamulah, grup kita ni, grup special kita ni kan, grup Kuala Selangor ni. Okey, cuba kamu kirakan dulu. Okey, kirakan dulu dua sudut tersebut. Okey. Okey, kalau siapa yang dah dapat tu cuba bagi tahu dekat sini dia kata ada dua sudut. Okey. So cikgu perjelaskan sikit. Dia kata ada dua sudut dekat situ. Maknanya kita ada sudut satu. Biasanya kalau tak faham soalan ni, kita buat dulu bentuk gambar rajah. Sebab tu cikgu kata kita tak rugi. Tak rugi kita belajar kaedah gambar rajah masa kita di sekolah rendah. Sangat tak rugi. Sebab kita boleh gunakan dia sampai ke sekolah menengah. Okey. Nanti kamu akan tengok beberapa topik lagi yang cikgu akan ajar menggunakan gambar rajah. Okey. Bukan apa, untuk nak keluarkan ayat matematik dia. Okey, berdasarkan soalan ni kita tak tahu nak keluarkan ayat matematik dia. Ayat matematik maksud cikgu ni, persamaan linear ni lah kita tak tahu nak keluarkan. Okey, macam ni kan. Kita tak tahu. Awal-awal baca soalan kita tak nampak nak keluarkan X tambah 9 ni kita tak tahu. Jadi kita gunakan gambar rajah ni untuk kita keluarkan dalam bentuk ayat matematik. Okey, so dia kata kat sini sudut 1. Okey, sudut yang pertama, dia ada dua sudut, sudut 1. Okey, sudut yang kedua. Adakah sudut ini sama banyak ataupun sama besar? Dia kata sebab bila ada beza, maknanya mestilah satu sudut lagi besar kan. Okey. Kalau dia sama banyak, dia tak ada beza. Okey. So, dua ni akan dapat nilainya 90. Okey. Pakai warna pink ni tak terang sangat pula. Okey. Beza dia adalah 90. Hasil tambah sudut pelengkap ni adalah 90. Maksudnya sudut pelengkap ni dia akan macam itulah. Katalah sini satu sudut, sini 30. Sini kena jadi 60 lah. Sebab dua-dua ini akan menghasilkan 90. Pelengkap L. L tu 90. Jadi sudut ni ada beza, bermaksud salah satu sudut lebih besar. Jadi mungkin kita boleh letak sudut yang kedua ni lah lebih besar. Kita tak tahu sudut tu. Cikgu letaklah sini 12. Okey. So daripada sinilah sebenarnya kita dah boleh keluarkan ayat matematik kita. Okey. Cuba buat dulu. Okey. Cuba buat dulu berdasarkan ni. Cuba buat dulu. Okey. Jangan pening-pening. Okey. Kita relax
and steady. Tapi kita faham. Itu yang paling penting. Okay. So kalau kamu tak faham, kamu bagi tahu je tak faham. Tak ada masalah. Dah kelas online belum? Sekolah dah buat kelas online belum? Hari ni dah bersua muka dengan cikgu kamu belum? Cikgu kamu dah buat Google Meet ke belum? Biasanya kalau sekolah guna Google Meet lah sebab korang ada akaun MOE kan, Gmail MOE. Okay. Ada di antara kamu bertiga ni yang dah mula kelas hari ni? Ada? Dah Aini kata, dah siap ke dah mula kelas? Aini lupa dah beritahu itu kan, sekolah apa? Sekolah agama apa tu kan? Lupalah. Dah mula katanya. Cantik, Alhamdulillah. Okay. So matematik dah mula belum hari ni, matematik? Akak hari ni belajar apa je? Okay. So ada yang dah dapat jawapan? Kalau siapa yang dah dapat jawapan tu, sila type kat ruangan komen tu, ruangan chatting ataupun buka mic pun tak apa kan. Jangan segan, jangan silu. Apakah persamaan yang kita dapat banner kat situ? Ada? Dapat? Okey. Calculator tak keluar lagi, lupa. Okey, ada sebulan lagi. Okey. Okey, ada siapa-siapa dah dapat jawapan untuk soalan yang cikgu tanyakan tadi tu? Apakah persamaan yang kamu terbitkan? Yang kamu banner daripada gambar rajah yang cikgu bagi ni? Cuba kamu tengok dekat situ. Apakah persamaan yang kita boleh keluarkan daripada situ? Okey, nampak dekat situ kita ada dua kotak yang kita tak tahu. Okey. Kalau sebelum ini kita dah belajar di sekolah rendah tu, kita terus ambil, nak cari dua kotak yang tak tahu, kita terus ambil 90. Okey, kejap besar pula dia punya ni. Okey, kita terus ambil 90. Okey, kita terus ambil 90. Kita tolakkan dulu dengan 12. Okey, kerana apa? Sebab kita dah tahu yang ni. Okey, yang ni kita dah tahu nilainya 12, yang ni yang kita tak tahu. Okey, so 90 kita tolakkan dengan 12. Okey, 90 kita tolakkan dengan 12. Kita dapat 78. Okey. Kita tahu bahawa 78 ni adalah untuk dua kotak ini. Nak cari untuk satu kotak dulu. So kita akan ambil 78, kita bahagikan dengan 2. Okey, so 78, kamu tekanlah kalkulator kamu tu, bahagi 2. Okey, kita akan dapat satu kotak nilainya 39. Okey, jadi kita letaklah dalam ni 39, satu kotak yang pertama, kotak yang kedua pun 39. Jadi kita dapatlah jawab kat situ kan. So sudut yang pertama, okey, sudut 1 sama dengan 39 lah. Okey, dah letaklah darjah dia tu kan, simbol darjah dia letaklah 90. 39. Okey, so sudut yang kedua, untuk yang kedua, 39 campurlah dengan 12. Okey, 39 campur 12, kita dapat 51. Okey, dapat 51 darjah. Okey, nampak? Itu kaedah yang pertama. Okey. Tapi kalau kita nak terjemahkan dia, okey, ni cikgu tunjukkan. Okey, daripada gambar ni kita nak terjemahkan dia ke dalam bentuk ayat matematik. Okey. So, kalau nak diterjemahkan dalam bentuk ayat matematik, okey, yang ni tadi katakanlah kita tak tahu, kotak ni kita tak tahu nilai dia lagi. Okey, kotak yang kita tak tahu nilai ni dia sama besar, maka kita boleh gantikan dengan huruf. Manakala dia sudut, cikgu gantikan dengan huruf S misalnya. Jadi kita nampak kat situ kita ada S, okey, tambah dengan S, kotak yang kedua, tambah dengan lagi 12, okey, sama dengan 90. Okey, ingat bila kita buat dalam bentuk persamaan, simbol semua tak dimasukkan. Okey, ringgit ke, kg ke, termasuklah simbol sama darjah ni kan. 90 darjah ni dia ada tanduk bulat atas ni kan. So kita tak masukkan dia dalam persamaan linear. Okey. So kat sini nampak kita ada S campur dengan S campur dengan 12. Jadi memandangkan S ni merupakan huruf yang sama. Huruf yang sama kita boleh tambah. So kita akan dapat sini
salah pen. Kejap 2S tambah 12 sama dengan 90. Okey. Cikgu, kalau saya dah dapat cara satu, saya tak dapatkan cara dua, boleh? Boleh, tak ada masalah. Okey. Tetapi biasa-biasakanlah diri dengan bentuk begini. Okey, kerana di peringkat sekolah menengah, dia banyak menggunakan dalam bentuk persamaan. Okey, ni, yang ni. Yang kaedah kedua ni. Ni kaedah pertama kan. Ini yang kaedah kedua. Okey, biasa-biasakanlah macam S tambah S tu 2S. Okey, ingat asalnya adalah A tambah A adalah 2A. Kalau A darab A kuasa 2 kan. So guna yang sama je. Huruf lain pun sama je. Okey, so dapat 2S sama dengan tambah 12 sama dengan 90. Okey. Yang ini cikgu nak tunjuk kaedah kesamaan sebab tadi cikgu dah tunjuk kaedah pindah kan. Yang jawapan untuk nombor 1 cikgu dah tunjuk kaedah pindah. Yang ni cikgu nak tunjuk kaedah kesamaan. Okey, untuk kaedah kesamaan yang kita tak nak, kita hapuskan dia. Okey. So kita tak nak 12, so kita hapuskan 12 ni. Okey. So kita hapuskan dengan negatif 12 supaya 12 yang biru tolak dengan 12 yang merah habis. Okey, so sebelah sini pun akan tolakkan dengan 12. So kita tinggal 2S kerana ni dah habis. Okey. So 90 tolak dengan 90 tolakkan dengan 12. So 90 tolak dengan 12. Kita dapat 78. Okey, 78 untuk 2S. 1S bersamaan 78. Okey, bahagilah dengan 2. Okey, sebab yang ini dia darab. 2S kan bermaksud 2 darabkan dengan S. Jadi darab, okey, kita pindah dia. Maka dia akan jadi bahagi. So S kita dapat sama dengan S sama dengan 39. Okey, dapat saja S sama dengan 39, kita dah boleh carilah nombor pertama dengan nombor kedua. Okey, nombor pertama dia S. Okey, nombor pertama dia adalah S, iaitu 39. Nombor pertama, sudut yang pertama dia. Okey, sudut yang pertama kita dapat 39. Jadi sudut yang kedua, okey, kita kena ambil 39 tambah dengan 12 lah. Ikut persamaan yang kita bina tadi. Okey. Sebab tu bila kita guna gambar rajah tu kita nampak lebih jelas. Okey, nampak lebih jelas. Boleh boleh ke tak boleh? Cuba komen sikit, boleh ke tak boleh? Okey, Zudi kata boleh, alhamdulillah. Okey. Baik. Seterusnya, okey. Seterusnya soalan terakhir untuk persamaan linear satu pun boleh ubah. Okey, dia beri sini bahawa harga bagi 2 buah meja dan 3 buah kerusi ialah RM705. Ada titik kat sini, berhenti duduk diam-diam. Okey, dia kata jumlah. Jumlah mestilah hasil tambah kan? So kita dah tahu dah hasil tambah. Ada berapa kat sini? Ada 2 buah meja dan juga 3 buah kerusi. Nampak? 2 buah meja. Okey. Meja ada 2. Okey. 2 buah meja yang berharga. Harga tahu tak? Hargalah kita tak tahu. Okey. Harga kita tak tahu. Okey. So, meja ni ada 2. Harga ni kita tahu, kata kita letak huruf X lah. Okey. Kemudian dan 3 buah kerusi. Okey. 3 buah kerusi campurkan dengan 3. Katakanlah kita letak sini nilainya Y. Okey, ni nak masuk 2 pun boleh ubah dah. So, sama dengan 705. Okey, jumlah maksudnya sini kalau ada 2 kerusi, 2 darabkan dengan harga dia lah. X tu kita wakilkan harga untuk kerusi. Meja. Manakala Y tu kita wakilkan dengan untuk kerusi. Okey, harga untuk kerusi lah. Kalau harga dia RM5, RM5 lah contoh. Tapi kita tak tahu harga dia berapa. Okey, jadi kita boleh wakilkan dengan huruf macam tu. Kemudian
Dia bagi lagi, jika meja, harga meja ni, meja lebih RM40. Dia dah bagi tahu situ lebih RM40 daripada kerusi. Okey, kita dah boleh buat gambar rajah dulu. Okey. Okey, semanakan sini dia pakai satu pemboleh ubah. Sekejap cikgu padamkan sikit dulu. Okey. Kita boleh buat macam ni. Sebab dia dah bagi tahu dah ni. Harga untuk meja RM40 lebih pada kerusi. Dia suruh cari harga sebuah kerusi. Okey. Jika meja berharga RM40 lebih daripada kerusi. Okey. Jadi kita dah boleh tahulah. Kalau kita nak buat kerusi, contoh cikgu buat untuk kerusi, bentuk gambar rajah dulu. Okey. Ini sebenarnya kita dah boleh buat. Maksudnya X tolakkan dengan Y, kita akan dapat sama dengan 40. Maksudnya satu biji kerusi, satu biji meja tolakkan dengan harga satu biji kerusi, kita akan dapat RM40. Okey. So kalau kita wakilkan dia dalam bentuk gambar rajah, okey, katakanlah cikgu wakil dalam bentuk gambar rajah. Okey, kerusi. Okey, kerusi ada, meja ada dua. Okey, meja ada dua. Lepas tu dia kata tiga kerusi. Okey, tiga kerusi. Satu kerusi. Okey, dua kerusi. Tiga kerusi. Okey, kalau cikgu buat macam ni, ini menunjukkan macam kotak dia sama, betul? Ini menunjukkan macam kotak dia sama. Okey. Tak betul lah. Okey, sebab meja ini, sini meja, ini kerusi. Meja dia lebih RM40 setiap satu. Okey, jadi kalau cikgu nak buat, cikgu kena buat macam ni. Untuk meja ni, cikgu kena besarkan sikit. Okey. Tarik lagi kat sini. Tambah lagi satu, RM40. Lepas tu baru cikgu buat pula untuk satu lagi, petak. Lepas tu tambah sikit lagi. Okey. So yang petak ni, yang ini, yang ini sama. Yang ini ada lebih RM40, RM40. So kita tahu bahawa dia bagi situ harga dua buah meja campur dengan tiga buah kerusi adalah RM705. So bermakna dekat sini RM705. Okey. So kita nampak dekat situ ada berapa X? Kita ada ni RM40 lah. Ni RM40. RM40. Okey. So kita dah boleh tahu persamaan dia kat sini kita ada adalah 2X tambah 80. Okey, mana 2X tambah 80 ni? Yang ni lah. Ni 1X. Cikgu wakilkan dengan huruf X lah. Okey. So sini ada 40. Okey, RM40, RM40 jadi RM80 lah. Okey, kerusi ni sebab dia dah bagi tahu kat sini kan. Harga dia lebih RM40 meja, RM40 lebih daripada kerusi. Maknanya kita dah buat dia lebih, maknanya kita boleh letakkan ni kerusi ni sebagai huruf X lah. So kita tambahkan dengan 3X. So kita akan dapat 705. Dah siap ni, kita terus kira sahaja. Okey, kita terus kira sahaja. Okey, so kita dapat sini 5X. Okey. Sebab ni 2X campur dengan 3X, dapat 5X tambah 80 sama dengan 705. Okey. 5X tambah dengan 80 sama dengan 705. Okey, jadi kita boleh guna kaedah pindah. Okey, kalau kamu guna kaedah pindah, ambil sahaja 80 ni, positif 80 ni, pindah sahaja ke sebelah sana, dia akan tolak lah. Okey, so kita dapat 5X sama dengan 705 tolak 80. Okey, kamu tekan kat kalkulator kamu tu, 705 tolaklah dengan 80. So kamu akan dapat 625. Kita dapat 5X sama dengan 625. Jadi kita carilah X sama dengan berapa. So 625 kita akan bahagikan dengan kita akan bahagikan dengan 5. So kita dapat berapa kat situ? Cak cukup ruang.
Okey, kamu tekan saja kalkulator kamu. X sama dengan 625. Kamu bahagikanlah dengan 5. Okey. So kita akan dapat 125. Okey. So dapat saja nilai X tu 125. Jadi kita dah boleh carilah. Okey, dia suruh cari apa kat situ? Harga sebuah kerusi dengan harga sebuah meja. Okey. So kita tahulah, kita masukkanlah dalam persamaan kita ni. Okey. Meja, untuk meja dia punya ni adalah, okey, meja kita dah jumpa persamaan dia tadi, iaitu M tambah 40. Itu untuk meja. Okey. Untuk apa nama kerusi, sorry, tadi kita bukan guna huruf M, kita guna huruf X kan. So kita X tambah 40. Okey. Untuk kerusi memang huruf X kan. Okey. So kerusi sama dengan untuk huruf X kita dah dapat tadi 125. 125. Manakala untuk meja, okey ni harga untuk satu meja iaitu X tambah 40 ni. Okey. So X ni kita gantikan dengan 125 lah. Okey, so 125. Okey, ni kita dah tahu nilainya 125. Tambahkanlah dengan 40. Jadi kita akan dapat X sama dengan ni menggunakan dia harga, jadi dia ada RM lah. Jawapan akhir kita boleh letak RM 165. Okey. Jawapan akhir kita boleh letak nilai RM. Okey. Sebab dia ni harga kan, harga kerusi, harga meja. So kamu boleh letakkan nilai RM kat depan dia. So cikgu boleh letakkan kat sini RM 125. Ini adalah contoh-contoh soalan yang melibatkan penyelesaian masalah satu pemboleh ubah. Okey, tadi kenapa sini ada Y? Okey, seandainya kita tak ada info yang kedua ni, okey, jadi kita wakilkan dengan huruf Y lah. Yang ni kalau kamu gunakan kalkulator, okey, ni sebab ni dua pemboleh ubah. Okey, so kalau dua pemboleh ubah ni nanti cikgu akan ajar kejap lagi. Cuma kalau kita guna kalkulator, okey, siapa yang ada kelas B boleh guna kelas B lah. Siapa yang tak ada kelas B boleh guna kalkulator masing-masing. Kita juga boleh menyemak jawapan. Okey, bukan saja untuk satu pemboleh ubah, dua pemboleh ubah pun kita boleh semak. Okey. Kalau kamu guna kalkulator yang baru ni, dia dekat equation ni. Okey, so dia adalah alpha A. Okey, nanti kemudian cikgu akan ajar. Cuma cikgu just nak tunjuk je dulu. Ini nak tunjuk je. Okey, so cikgu masukkan 2X. Okey, Y dia 3. Okey, ni 705. Okey, kemudian masuk yang persamaan kedua, 1. Negatif 1 untuk yang Y. Yang C dia 40. Okey, so nampak dia bagi jawapan terus. X sama dengan 165, Y 125. Okey, nampak? So cikgu nak bagi tahu kamu bahawa walaupun kamu nampak sekolah menengah ni macam agak susah sikit silibus dia, sebenarnya dia dah bagi kita kalkulator untuk kita semak jawapan. Jawapan kita dah tahu. Dia nak kita apa? Dia nak kita kira, buktikan. Okey, dia nak suruh kita buktikan. Jadi pembuktian tu kena tunjuk dalam kerja lah. Okey. Nasihat cikgu untuk persamaan linear satu pemboleh ubah ni, seandainya kamu baca soalan tu kan, dia baca-baca tak faham, kamu boleh guna gambar rajah dulu. Daripada gambar rajah, nampak? Daripada gambar rajah ni cikgu keluarkan ayat matematik dia. Okey, daripada gambar rajah yang kita lukis tadi, cikgu dah keluarkan ayat matematik dia. Okey, dua-dua kaedah ni menghasilkan jawapan. Cumanya sebabkan yang ni persamaan kita ni dalam bentuk persamaan satu pemboleh ubah, dua pemboleh ubah, kita tak belajar lagi, yang kita baru nak belajar hari ni. Cuma cikgu tunjukkan saja. Okey, boleh Alright. So, mari kita masuk dua pemboleh ubah. Okey, kamu tengok muka surat. Ini dia persamaan linear dua pemboleh ubah. Okey. So, minggu lepas kita ada cerita sikit berkenaan dengan dua pemboleh ubah. Okey. Syaratnya. Syarat untuk dia jadi dua pemboleh ubah. Okey, kejap Mana cikgu punya ni? Tak ada pula kat sini. Oh, ada ni Preview. Okey. So syarat untuk dia jadi pemboleh ubah. Okey, ni sekejap cikgu buka cikgu punya ni kejap. Okey. Okey, syarat untuk dia jadi dua pemboleh ubah. Okey, hari ni kita nak belajar ini. Syarat dia untuk menjadikan dia dua pemboleh ubah adalah yang pertama. Okey, syarat dia yang pertama, dia mesti ada dua huruf.
Okey. Syarat yang pertama untuk dia jadi dua pemboleh ubah, dia mesti ada dua huruf. Okey. Kejap. Tak keluar pula muka cikgu. Dia mesti ada dua huruf. Okey. Kalau dia satu huruf, dia adalah persamaan linear satu pemboleh ubah. Okey. Syarat yang pertama, dia mesti ada dua pemboleh ubah. Maksudnya dia ada dua huruf. Kalau satu huruf tak jadi. Okey. Apa maksud dua huruf? Kejap lagi cikgu tunjuk. Okey, apa lagi syarat dia? Syarat dia yang kedua, kuasa setiap huruf tu satu. Okey, dia tak boleh X kuasa 2, tak boleh. X kuasa 3 tak boleh. Dia missing kuasa dia satu saja, dia X saja. Okey, kalau dia Y, contoh X tambah Y sama 5. Tu adalah persamaan linear dua pemboleh ubah. Okey. Dia ada dua huruf dan kedua-dua kuasanya adalah satu. Ini bentuk umum dia. Okey, bentuk umum persamaan linear. AX campur BY sama dengan C. Okey, A dengan B tu adalah nombor lah. Okey, nombor berapa? Macam contohnya kita tengok soalan. 6P tambah 4Q sama dengan 9. Ini adalah contoh persamaan ini adalah contoh persamaan linear. 6P tambah 4Q sama dengan 9. Itu adalah contoh persamaan linear. Dua pemboleh ubah. Okey, dia persamaan linear yang dua pemboleh ubah. Kenapa? Ada satu huruf P, ada satu huruf Q. Dan mana P dan Q ni kuasa dia satu. Dia tak ada atas P tu tak ada timbul 2, tak ada timbul 3. Tu dia persamaan linear satu pemboleh ubah. Okey, kemudian contoh yang lain 3H tolak 1 sama dengan 5K. 3H tolak 1 sama dengan 5K. Nampak dekat situ ada dua saja huruf, iaitu huruf H dan juga huruf K. Dan kuasa tertinggi H dengan K adalah satu. Tak ada apa-apa kat atas dia. Maka dia adalah persamaan linear dua pemboleh ubah. Okey, jangan pedulikan nombor kat depan ni. Okey, 3 dengan 5 ni tak ada makna apa-apa. 6 dan 4 ni tak ada makna apa-apa untuk menjadikan dia persamaan linear dia pun boleh ubah. Okey. Syarat dia kita tengok huruf sahaja. Okey, huruf dia sahaja. Okey. Okey. Oh, yang ni cikgu kena bagi kamu link. Lupalah. Okey, kejap Okey, so kita buat sedikit aktiviti. Cikgu bagi link quizzes macam biasa. Kamu belajar dalam quizzes kejap Kejap. Lupa nak bagi link ni. Okey, save and exit dulu. Persamaan linear ni tadi dua boleh ubah. Sekejap Macam mana nak pergi tadi lupa dah. Oh, dia duduk kat Juan ni patut. Okey, salah rumah. Okey, sorry, salah rumah. Okey. Okey sekejap. Okey, kamu boleh klik link ni dulu. Okey, kita buat sikit aktiviti lah. Aktiviti bersama kan. Barulah ada makna sikit. Okey, kejap. Mana kita punya ni. Okey, so kamu ambil dulu link ni. Kamu klik masuk dulu quizzes. Okey, masuk je quizzes kat sebelah tu. Semua pakai ini kan. Apa nama laptop kan. Jadi tak ada isu lah. Okey, kamu masuk je sebelah tu. Okey, klik link tadi dekat ruangan komen tu. Klik link tu. Okey, Zudi dah masuk. Zudi dah masuk. Ini dengan tu, tak payah keluar Zoom tu tak apa. Klik je tu. Nanti masuk balik kat Zoom tu. Okey, yang ni masuk dulu kita punya quiz. Okey, quizzes. Okey, Husna mana? Husna dengan Aini dah masuk. Okey, Husna mana? Husna. Husna belum masuk. Kita tunggu sekejap. Daripada yang sama je. Kalau pakai handphone pun tak apa. Klik je. Cikgu tak pasti. Husna guna handphone ke guna ni. Tapi biasanya dia guna apa nama komputer kan. Laptop kan. Klik je situ.
Okey, Usna boleh masuk tak Usna? Nampak lama pending ni. Usna klik je link yang cikgu letak tadi tu. Okey, dekat bahagian chatting tu kan. Cikgu letak sekali lagi. Kamu klik je tu. Dia akan automatically masuk ke kita punya quizzes. Okay, sekejap kawan-kawan. Tunggu kejap. Okey. Mana Usna ni? Usna tak boleh masuk Okey, tak apa Usna tak boleh masuk. Usna boleh tengok soalan tu tapi apa nama? Jawab dekat ni lah. Dekat Zoom lah jawab dekat Zoom kejap. Usna tak boleh masuk kan? Kenapa tak boleh masuk okey, mungkin dia tak boleh masuk, cikgu tak pasti sebab apa. Kamu Usna guna handphone ke? Sepatutnya kalau guna laptop boleh masuk macam biasalah. Okey. Laptop kan sepatutnya boleh masuk tu Usna. Maksudnya kalau kamu klik sini, dia akan buka satu lagi dekat atas ni. Kat bahagian atas kita punya skrin ni, dia kita tengok dekat situ. Okey. Contoh cikgu klik kan. Mana dia? Ini tadi. Kejap. Contoh. Okey, contoh cikgu klik ni, quiz ni cikgu klik. Okey. Okey, nampak tak dia akan pergi ni nampak dia terus dia automatically dia pergi kepada sini, nampak? Dia akan keluar macam ni. Okey, so cikgu kena masukkanlah. Katalah cikgu masukkan nama Amna. Nama anak cikgu kan. So tu termasuklah. Okey. So Amna adalah tu, nampak kat atas tu. Okey, tu Usna dah ada. Boleh tu Usna dah masuk dah tu. Dah ada dah. Boleh. Okey. Okey, sekarang semua dah berada dalam keadaan Zoom kita. Marilah kita Zoom pula. Apa? Sekejap Okey, cantik semua dah masuk. Cantik-cantik. Boleh tu dah masuk dah Usna. Dah ada dah tu dalam tu. Dia lambat sikit kot, dia loading sikit tak apa. Okey, so kejap cikgu bagi cikgu buka cikgu punya ni balik tadi. Mana cikgu punya quiz tadi? Ni okey. Nampak ada Amna ni. So Amna ni kena buang lah. Okey. Ya, abang je lah Amna ni. Okey, so ada 3 kita dah Okey. So macam cikgu bagi tahu tadi, okey, pemboleh ubah persamaan linear dua pemboleh ubah ni dia ada 2 huruf. Okey, syarat dia ada 2 huruf sahaja. Okey. Dan kuasa dia paling tinggi 1. Setiap satu dia punya pemboleh ubah tu Okey, ni tadi dah cerita dah. Okey, ni bentuk persamaan pun tadi cikgu dah cakap dah. Okey, AX tambah BY tu campur C, sama dengan C. Okey, ni contoh dia lah. 6 ni adalah A dia. Okey, P tu X dia. Okey, pemboleh ubah dia yang pertama. Tambah tu 4 tu adalah B lah. Okey, Y tu sekarang diganti dengan Q. Okey, huruf tak kisah huruf apa nama P ke W ke tak kisah. Okey, yang penting dia ada 2 huruf saja. So kita tengok kat situ 6P tambah 4Q sama dengan 9. Satu lagi kita ada 3H tolak 1 sama dengan 5K. Okey. So kedua-dua ini kita panggil persamaan linear satu pemboleh ubah. Okey, mari kita buat aktiviti sikit. Okey, aktiviti ni kamu dikehendaki mengenal pasti. Okey, kamu dikehendaki mengenal pasti yang mana satukah persamaan linear dua pemboleh ubah. Okey, jawapan kamu boleh lebih daripada satu. Okey, jawapan kamu boleh lebih daripada satu. So kalau kita tengok dekat situ, okey, dia ada apa nama tu? Dia ada apa kita panggil tu? 2P campur Q sama dengan 8. Okey. X kuasa 2 tolak Y sama dengan 3. Okey. 3N tambah 1 sama dengan 6M. Okey. 2 lepas tu dalam kurungan M tambah 1 sama dengan 5M. Yang terakhir 2X per 3 tolak 8 sama dengan 4Y. Okey, jadi kamu klik dekat kotak-kotak jawapan yang mana yang kamu rasa betul. Okey.
Okey, belum ada yang jawab lagi ni? Okey. Ada seorang dah jawab. Okey, bagaimana yang lain? Tak apa, tak apa. Ambil masa. Kenal pasti. Ingat syarat dia ada dua je syarat dia. Syarat dia yang pertama, huruf dia mesti ada dua huruf saja dan kuasa tertinggi dia hanyalah satu. Dia tak payah pening-pening kepala. Dia simple saja. Okey? Okey. Jawapan boleh lebih daripada satu lebih daripada satu. Jawapan boleh lebih daripada satu. Okey, lagi seorang belum jawab lagi. Kita apa? Kita ni dulu. Okey. Kita tengok dulu yang lain. Oh, Aini belum. Oh, Husna dah habis. So, Aini. Tinggal Aini. Okey, Aini tak apa. Cikgu bagi ruang. Mesti Aini tengah kira tu. Cikgu tahu. Okey. Dia mesti tengah kira yang ini. Ada yang ini ataupun yang inilah perlu pengiraan. Ada kurungan kan? Yang lain tak ada kurungan. Oh, itu dia dah habis. Okay, all done. Okay, so kita tengok kat sini. Okay, tengok leaderboard dulu. Oh, Zuhdi, Aini, Usna. Okay. Okay, kenapa kat situ jawapan dia ada yang kosong? Okay, kerana ada orang panggil apa? Yang tidak lengkap. Okay, ada jawapan yang tidak lengkap lah tu. Okay, so kita tengok dulu yang mana yang betul. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, kita ada dua P kan. Kita ada dua P. Kejap, kenapa dia tak nampak pula? Okey, kita ada yang pertama kita ada 2P tambah Q. Sorry, 2P tambah Q sama dengan 8. Okey. Yang ini adalah persamaan linear 2 pemboleh U. 2 pemboleh ubah. Okey, kerana apa? Kerana dia hanya ada dua huruf iaitu huruf P dan huruf Q. Dan huruf P dan huruf Q ini pemboleh ubahnya hanyalah satu sahaja. Okey, maksudnya apa? Kuasa pemboleh ubahnya adalah satu sahaja. Okey, dia tak ada pun tanduk dekat atas P dan Q tu tak ada tanduk. Okey, tanduk tu dia ada nombor lah kan, dia tak ada. So bermakna dia adalah persamaan linear dua pemboleh ubah. Okey. So seorang aja tekan yang ni yang betul kan? Okey. Alright, so kita tengok yang kedua. Okey, yang kedua ni bukanlah. Kenapa bukan? Sepatutnya jangan klik kat X kuasa 2 lah. Sebab nampak tak X dia tu, dia memang dua pemboleh ubah. Okey. Dia X kuasa 2 tolak Y sama dengan 3 kan? Tapi dia bukan pemboleh ubah. Dia bukan persamaan linear dua pemboleh ubah. Okey, kerana X tu dia jadi X kuasa 2. Okey, nanti kamu akan jumpa waktu bila yang X kuasa 2 ni. Okey, so masuk balik quizzes kita dulu. Quizzes kita. Masuk balik Zoom kita dulu. Tinggalkan quizzes tu sekejap. Saya kita sambung balik. Okey. Buka balik kamu punya buku. Muka surat 60 Muka surat 60 kalau tak salah cikgu. Sekejap. Betul, muka surat 60. Okey, muka surat 60. Okey, dekat situ kamu nampak. Sebenarnya soalan tu cikgu ambil dari sini je. Okey. Okey, cikgu ambil daripada sini sahaja. Senang kita nak semak nanti kan. Okey. So kita tengok situ. Muka surat mana dia? Ni kan. Okey. Nak mengenal pasti dua pemboleh ubah, persamaan linear dua pemboleh ubah. Okey, tadi dalam soalan tadi, ada seorang tanda dekat sini. Dia kata yang ni adalah persamaan linear dua pemboleh ubah. Okey, dalam quizzes kita tadi ada seorang tanda yang jawapan yang ini dia kata ya. Okey, pertama sekali ini syarat dia. Okey. Mempunyai dua pemboleh ubah. Okey, betul. Dia ada huruf X, dia ada huruf Y. Okey, betul. Nampak? Kuasa bagi pemboleh ubah ialah satu. Okey, kuasa untuk X ni nampak? Dia kuasa 2, kuasa 2. Y ni dia kuasa 1. Okey, dia tak ada tanduk kan? Jadi bermakna ini bukan. Okey, jadi adakah dia persamaan linear dua pemboleh ubah? Tidaklah. Tidak. Okey.
Tu dia, senang je. Okey, yang nombor 2 tu ada tak, dia ada 2 huruf tak? Dia boleh ubah tu variable tu. Dia kata has 2 variables. Ada tak huruf? Ada. Ada berapa huruf? Ada 2, hash dengan K. Jadi tanda sajalah yes. Alamak, kenapa besar sangat je punya ni kan? Yes. Okey. Kemudian kuasa dia paling tinggi 1. Okey, tengok kat H pun tak ada tanduk, nampak dekat huruf H pun tak ada tanduk. Maka dia adalah mana pergi? Hilang pula. Okey. Dekat H pun tak ada tanduk, dekat K pun tak ada tanduk kan? Maksudnya apa? Dia tak ada kuasa kat atas dia. Dia kuasa 1 lah, dia tak muncul tu, dia kuasa 1. Bermakna ya. Dia telah memenuhi 2 syarat ni, iaitu 1 dia ada pemboleh ubah, 2 pemboleh ubah. Yang kedua dia hanya kuasa pemboleh ubah dia 1. Jadi dia jawapan ni adalah ya, benar. Okey. Nombor 3 ni dia ada kurungan kan? Dia ada kurungan. Maka kita darab dululah. So 2 kita darabkan dengan M. Masih ingat lagi cikgu ajak algebra hari tu? Okey, sebab tu cikgu ajak algebra dulu. 2M. Okey, kemudian tambah, sebab ni tambah kan? 2 darab dengan 1, 2. Sama dengan 5M. Okey, adakah yang ini persamaan linear yang mempunyai 2 pemboleh ubah? Cuba kamu komen sikit. Yang cikgu tengah buat sekarang nombor 3 ni kan? Adakah dia mempunyai 2 pemboleh ubah? Ya atau tidak? Tak ada lagi kat ruangan komen? Ya atau tidak? Dia ada berapa pemboleh ubah kat situ? Yang 2M tu. Soalan nombor 3. Okey, kita kat sini sekarang. Semua ada dalam Zoom kan? Semua nampak kan cikgu punya slide ni kan? Masuk balik dalam Zoom jangan duduk kat quiz tu tadi. Kalau duduk kat quiz tu nanti kau tak nampak. So ada berapa kat situ? Ada berapa pemboleh ubah? Adakah persamaan yang ketiga kita ini dia mempunyai 2 pemboleh ubah ataupun 1 pemboleh ubah? Ada? Okey, kalau kita tengok dekat situ, okey, kalau kita lihat dekat situ, dia hanya ada 1 huruf sahaja. Okey, sebab ni ada 2 orang jawab salah yang ini Okey, ada 2 orang jawab. Tadi dalam kuis kita ada 2 orang jawab 2M tambah 2 ni adalah persamaan linear 2 pemboleh ubah. Okey. Bukanlah kerana apa? Kerana dia hanya ada 1 huruf sahaja. Okey, 2 pemboleh ubah ni maksud dia ada 2 huruf. Dalam kes kita ni, itu ada cikgu 2M. Ya, betul. Memang dia ada 2. M kat depan 1, dekat belakang 1. Tapi hurufnya sama. Bila hurufnya sama, dia adalah persamaan linear 1 pemboleh ubah. Okey. Yang soalan kita yang ketiga ni, 2M tambah 2 sama dengan 5M ni, dia adalah persamaan linear 1 pemboleh ubah. Okey, dia bukan 2 pemboleh ubah. Okey, so kuasa dia betul. Ya, kuasa dia betul. Kuasa dia memang kuasa 1. M tu dua-dua kuasa 1. Memandangkan dia tidak memenuhi kedua-dua syarat ini, maka persamaan itu bukanlah persamaan linear 2 pemboleh ubah. Ingat dia persamaan linear juga, tapi dia adalah persamaan linear 1 pemboleh ubah. Okey, sebab huruf dia ada 1 je. Boleh Okey, kalau dah boleh, okey, yang ni kamu cuba buat dulu nanti. Okey, cikgu tak nak suruh kamu buat sekarang. Kita nak pergi tengok graf dulu. Okey, yang ni sebenarnya kita dah buat dah minggu lepas. Okey, kita dah buat dekat soalan ni. Kejap ni. Ini dia. Okey, kita dah buat dah. Okey, sekarang cikgu nak masuk dekat sini. Cikgu berhenti hari tu kat graf kan. Okey, kita nak tengok kat graf. Lepas tu baru kita masuk yang ni. Okey, tapi cikgu dah tak pakai nota ni. Kita pakai buku barulah. Sama je. Okey, sama je. Okey. Kita nak tengok ni dulu. Okey, persamaan linear. Persamaan linear ni graf dia. Okey, graf dia kita dah lukis minggu lepas kan? Berdasarkan graf yang kita lukis minggu lepas, okey, persamaan linear ni dia punya graf akan jadi sama ada
naik ataupun turun. Okey. Cikgu buka kejap graf kita yang minggu lalu. Okey, graf kita yang minggu lalu. Ni. Nampak ni graf kita ni yang kita lukis minggu lepas. Nampak ni kan? Nampak graf dia bergaris lurus. Okey, nampak graf dia bergaris lurus. Tak kisahlah dia naik ke atas ataupun dia turun ke bawah. Okey, yang penting dia bergaris lurus. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, nombor 1 ni, adakah dia persamaan graf yang mewakili garis persamaan linear? Ya, betul. Okey, yang ini kita kata ya. Iya, benar. Kenapa? Nampak tak graf kita ni dia bergaris lurus. Nampak ni graf ni kan? Ni. Yang warna biru cikgu tanda ni, dia bergaris lurus. Dia tidak sengit-sengit. Okey. Bukannya yang paksi XY tu tau. Yang paksi XY ni tak ada masalah. Ni. Yang ni memang kena ada. Okey. Yang cikgu kata ni adalah yang ini. Yang warna biru. Sekejap. Warna hijau lah. Ni hijau. Ni nampak ni. Okey, graf dia tu bergaris lurus naik ke atas. Tak kisahlah dia duduk sebelah mana pun tak kisah. Okey, kita tengok nombor kedua. Okey, nombor kedua nampak? Ada tak dia bergaris lurus? Tak ada kan? Dia melengkung. Nampak ni dia melengkung macam ni. Ni bukan persamaan linear. So ni bukan. Okey. Yang ketiga kita tengok. Dia berbentuk melengkung juga. Asal kau melengkung, kau bukanlah persamaan linear. Nampak ni? Ini adalah kuadratik tapi nanti kemudian kamu akan belajarlah. Okey, so ni bukan. Yang akhir nampak? Yang akhir nampak graf dia bergaris lurus juga. Nampak ni? Asal dia bergaris lurus, dia adalah graf persamaan linear. Okey? So ya lah jawapan dia. Okey, boleh Okey, sekarang cikgu nak kamu lukis sendiri graf untuk soalan nombor 1 ini. Okey, buat dulu soalan nombor 1 ini. Okey, tapi kat situ nampak kan kita kena masukkan nilai, betul? Kita kena masukkan nilai dulu. Okey, nak cari nilai Y. Okey, so kamu boleh guna kalkulator kamu. Siapa yang ada kelas Swift ni, ini kelebihan dia. Dia boleh bina terus graf. Dia boleh bina terus data ni menggunakan kalkulator terus. Okey, dia boleh gunakan. Tapi cikgu anggaplah katakanlah kamu masih ada guna kalkulator yang ini. Okey, yang jenis ini kan. So kita boleh buat satu-satu lah. Okey, kita boleh buat satu-satu. Kejap, reset dulu. Okey, so kita boleh buat satu-satu. Sekarang kita dah tahu nilai X kita negatif 1. Okey, kita nak cari yang ni dulu. Negatif 1 kita gantikan kat sini. Ni. Kita kena buat setiap satu lah. So kamu pun boleh tekan kalkulator ni. Okey. So masukkan negatif 1. Okey. Kemudian tambah. Dia tulis tu Y kan. Tak apa. Kamu letak huruf X pun tak apa. Okey. Cuma jangan keliru lah. Okey. Kalau letak huruf Y, letak yang bawah ni lah. Macam ni kan. Kalau letak huruf Y. Tapi kalau tak nak letak huruf Y pun tak apa. Letak huruf X pun tak apa. Sebab kita nak tumpang cari nilai je. Okey. Kalau letak, kata cikgu letak X. Okey. Sama dengan. Ingat sama dengan tak boleh tekan yang bawah. Ingat sama dengan tak boleh tekan yang bawah. Tekan yang ni. Sebab kita nak benda persamaan. Alpha yang pink tu. Okey. Sama dengan 4. Barulah kamu tekan sama dengan. Okey. Oh sorry. Tekan shift soft. Sorry. Salah. Okey. Dah benda ni tekan shift soft. Okey. Baru tekan sama dengan. Nampak? Kita dapat X sama dengan berapa? X sama dengan 5. Okey. So masukkanlah dalam ni. X sama dengan 5. Untuk kamu cari yang kedua pun sama. Tekan kalkulator balik. Okey. Pergi tukarlah. Nilai X ni tukar jadi kosong kan. Okey. Delete dulu. Gantikan dengan kosong. So bila kosong confirm lah. Jawapan dia 4 kan. Okey. Cuba kamu cari lagi. Soalan untuk nombor 1, 2 dengan 3 tu. Apakah jawapan dia? Kamu guna je kalkulator kamu. Okey, berapa orang yang ada kelas Swift ni? Cuba type dekat ruangan komen sikit. Cikgu nak tengok. Siapa yang memang ada kelas Swift ni? Kalkulator kelas Swift ni. Cuba type dekat situ. Kalau ada, cakap ada. Kalau tak ada, cakap tak ada. Maksudnya, kamu ada kalkulator lain lah. Cuma cikgu nak tahu berapa orang di antara kamu bertiga ni yang ada kalkulator
Class Swiss ni. Yang beli yang ni. Zuhdi, okey. Zuhdi pakai yang ni, okey, cantik. Bagaimana Aini tu? Aini pakai yang ni, yang versi lama. Okey. Okey, yang lama ni. Okey, kita cari satu-satu lah, okey. Okey. Siapa yang pakai yang lama tu cari satu-satu macam cikgu tunjuk tadi tu. Okey. Okey, kita gantikan nilai satu-satu. Husna? Husna kalkulator macam mana, Husna? Okey. Alright. So, yang lama kata Husna. Maksudnya versi yang macam ni lah. Okey. Versi macam ni kamu kena cari satu-satu. Okey. So, macam tadilah. Okey, gantikan X tu sama dengan 1. So, 1. Okey. Tambah Y ke X ke tak kisahlah kan. Kalau nak bagi sama sebiji, buatlah alpha Y. Okey. Sama dengan alpha sama dengan. Lepas tu shift soft. Okey. Oh, kejap. Patutnya cikgu tunjuk yang ni. Tu kan. Okey. Besar sikit kan. Shift soft. Okey, nampak besar tu kan? Sama dengan, dah baru tekan sama dengan. Sorry. Betul semula. 1 tambah Y sama dengan berapa tu? 4. Okey, tertinggal. Okey. Baru tekan shift soft. Okey. Lepas tu baru tekan sama dengan, kamu akan dapat jawapan dia lah. Okey, kalau kalkulator biasa, tekan je shift soft yang ujung ni. Okey, ni kan. Shift, sini. Shift soft. Shift soft. CALC kamu tu di hujung sekali. Kalau yang kalkulator baru ni, okey. Okey, apakah kelebihan kalkulator yang baru? Okey, alang-alang kita tengah belajar topik ni, cikgu terus tunjukkan kalkulator ni kelebihan dia. Kejap. Kenapa pula dia lari sini? Kejap Okey, apakah kelebihan kalkulator ni? Hilang pula dia. Kejap okey. So, apa kelebihan dia? Okey, untuk isi ni kita boleh terus dapat. Okey, kamu boleh terus isi semua jawapan ni sekali jalan je. Itu kelebihan dia lah. Okey, kelebihan kalkulator kelas Swiss ni. Okey, ni kan. Nak isi Y ni semua ni kita boleh sekali tekan kalkulator sahaja. Okey, kita boleh terus dapat jawapan. Okey, macam mana? Okey, yang ni mungkin membantu Zuhdi lah. Okey, so pertama sekali kita pergi dulu dekat fungsi kita ni. Kejap menu kita ni. Okey, kamu tekan kat menu ni. Okey, jalan. Nampak jumpa apa? Jumpa table. Okey, cikgu ulang balik Kamu tekan kalkulator kita kan mula dengan nombor 1 ni kan. Nombor 1 ni kan. Ni kalau kamu tekan kalkulator kamu dia jadi macam ni. Sekejap. Okey, macam tu kan. Okey. So, apa kita nak buat? Kita nak kita tak nak calculate, kita nak pakai table. Kita nak buat table. Okey, ni kan dalam bentuk table kan. Sekejap ini kan dalam bentuk table. So, kita pergi dekat table kita tu. Okey, table. Gerakkan ni. Gerak khas. Tu gerak khas salah. Okey, table nombor 9 kan? Table nombor 9. So, kamu tekan dekat kalkulator kamu tu nombor 9. Okey. Kejap dia kecil sangat. Besar sangat pula benda display ni kan. Cuba kecilkan sikit lah. Okey. Baru nampak jadual kita kan. Okey. So, tekan nombor 9. Nampak? Dia kata FX. Okey. So, FX kita ni lah. Apa nilai kita tu? Kita masukkan sahaja. Okey. So, yang ini dia bentuk macam ni Okey, kejap kalau dia bentuk Y ni senang kita buat. Okey. Kalau nak guna kalkulator, jap. Yang ni kena tukar dulu. Okey, yang ini kita kena ni kejap kejap cikgu tunjuk satu. Okey, yang ini ni nampak X ni. Kejap kita kena pindahkan dia dulu. Okey, yang ini X ni kita pindah dulu sebelah sana. So, kita akan dapat persamaan yang baru. Okey. Y sama dengan 4 tolakkan dengan X. Okey. Kita kena jadikan Y kat depan sebab dia dalam bentuk fx. Okey, lupa cikgu nak beritahu. Okey. So, sekarang ni fx ni adalah nilai Y. Okey. So, kita hanya masukkan 4 tolak dengan X. Tekan sama dengan. Okey. Gx ni ada tak persamaan kedua? Tak ada. Terus tekan dia sama dengan lagi.
Sekarang dia tanya, table kita ni start daripada nombor berapa? Okey, table range kita ni start daripada nombor berapa? Daripada nombor negatif 1. Jadi, masukkan negatif 1. Okey. Berhenti dekat last sekali nombor berapa? Nombor 3. Okey. So, nombor 3. Masuk nombor 3. Okey. Step ni apa maksud dia? Step ni kita tengok. Daripada satu nombor, nak ke satu nombor tu, beza dia berapa? Okey, kita tengok sini kosong kan? Kita ambil daripada nombor bulat. Okey. Ni pengenalan guna kalkulator lah. Jangan susah hati pula kan. Nampak macam pening kan? Okey. Tengok kosong nak ke satu, satu kan? Tambah satu. Satu nak ke dua, tambah satu dapat dua kan? Dua tambah satu dapat tiga. Maknanya step dia adalah lompat satu je. So, biarlah satu. Kau dah siap tu, kau tekan sama dengan. Nampak? Dia terus bagi kau jawapan untuk semua table kau. Nampak dia dah bagi di situ. Bila X negatif 1, Y sama dengan 5. Tulislah 5. 5. Mana hilang pula dia? Kan? So, bila kosong, Y sama dengan, ni Fx ni maksudnya Y. Okay. So, dalam kalkulator, Fx itu adalah Y. So, ini adalah 4. Nampak? Senang kan? Terus kau ganti nilai gunakan kalkulator sahaja. Kemudian kita ada 1. 1 dapat 3. 3 tulis. Okey, 2. 2 dapat 2. Tulis 2. Cikgu 3 tak ada pun cikgu. Tekan anak panah ni ke bawah. Ni. Tekan ke bawah lagi. Nampak? 5. Bila 3, 5 tu maksudnya nombor yang kelima lah. 5, 3, X dia 3, Y dia 1. Okey. Boleh tak Zudi tekan kalkulator dapat tak macam ni? Table ni. Cikgu nak kamu tekan dapat tak? Okey, yang lama kamu kena tengok satu-satu lah kira macam tadi. Okey. Ni cuma cikgu tunjuk siapa ada kalkulator ni lah. Dapat bagus. Okey. Senang sikitlah kerja kau. Okey. Siapa yang guna kalkulator lama ni ada rezeki tahun depan kumpul duit gaya kan beli kalkulator ni RM75 beli kat online je murah je. Mahal lah cikgu 75. Alah duit gaya kau banyak kau beli je nanti. Okey, so kita tandakan. Okey, bila kita dah dapat isi tadi kita tandakan. Contoh yang pertama negatif 15. Dekat mana dekat kita punya graf kita ni negatif 15. So kamu cari dekat situ. Negatif 1 dekat sini. Okey, nilai X negatif 1 dekat sini. Dia dekat sini negatif 1. Y dia 5. 5 dekat atas. So tanda dekat sini lah. Sini. Teng. Tu titik yang pertama. 0,4. Bila X 0, Y 4. 4 dekat sini. Okey, kejap cikgu tanda dengan warna lain lah bagi nampak. Biru yang terang. Biru yang ni dia. Okey ni cikgu tanda sini satu, sini satu. Okey. 0413. Bila X sama dengan 1, Y sama dengan 3 dekat sini. Bila X sama dengan 2, Y pun 2 dekat sini. Bila X 3, Y 1 dekat sini. Nampak tak? Dia menghasilkan satu garis lurus. Terus kamu ambil pembaris. Kamu garislah. Siaplah kita punya graf kita. Kamu garis bagi cantik-cantik lah cikgu pakai ni. Kadang-kadang dia lari sikit. Kamu buat betul-betul lah. Bagi cukup-cukup pun tak apa kan. Cukup-cukup sampai sini pun tak apa. Tak ada masalah. Lajak sikit pun tak apa. Yang penting dia garis lurus. Nampak? Ni graf untuk X tambah Y sama dengan 4. Ataupun tadi kita dah tukar kan. Cikgu tukar tadi jadi Y sama dengan 4 tolak X. Okey. Ataupun kamu nak tulis ni pun tak apa. Kamu nak tulis X tambah Y sama dengan 4 pun tak apa. Tak ada masalah. Okey. Boleh Okey. Seterusnya. Graf yang kedua. Graf yang kedua Graf yang kedua. Okey, cuba cari nilai itu dulu. Okey, yang ni pun sama, gantikan dalam kalkulator kamu. Okey, cikgu tunjuk yang manual dulu kita cari satu-satu lah. Sebenarnya dia ada cara nak cari bukan satu-satu, cumanya cikgu tunjuk yang ni dulu. Okey. Supaya korang tak pening. Banyak-banyak nanti korang pening. Okey, so, kita ada Y. So, masuk je lah Y. Okey, Y, mana huruf Y? Okey, alpha pink tu. Okey.
sama dengan, ingat jangan tekan sama dengan yang bawah, tekan alpha sama dengan, masukkan 2x. Okey, huruf X tambah 3. Okey. So tambah 3 kan. Jadi sekarang kita nak cari untuk nilai X, kita dah tahu nilai X dia berapa. Nilai X dia kita dapat negatif 2. Buka kurungan, masukkan negatif 2. Okey, tekan sama dengan lah. Okey, sama dengan kita shift soft sama dengan pula, patah balik. Okey, bila ada persamaan ni kita tak boleh tekan sama dengan ni, kita tekan shift soft ni. Okey. Baru tekan sama dengan. Nampak? Y dapat negatif Y dapat negatif 1. Okey, so cuba kamu tengok dekat kamu punya kalkulator tu, boleh buat macam ni. Okey, tengok, masukkan seperti yang cikgu buat ni. So nak cari yang kedua, ganti je lah nilai dia. Pergi kat sini, tukar negatif 1. Lepas tu tekan balik shift soft. Okey, tekan sama dengan, nampak dapat 1. Tulis 1. Lepas tu ganti lagi. Dalam persamaan tadi kan, pergi balik kat persamaan tadi ni, patah balik. Patah. Okey, gerak je lah kan. Tu yang cikgu tekan, nampak tu. Dia kosong. Tukarlah kosong. Kosong masuk kosong. Okey. Tapi biasa kosong, jawapan dia samalah kan nanti kan. Okey, shift soft nampak dapat 3. Okey. Lepas tu masukkan 1. Dapat berapa? Ganti je lah. Okey, masukkan 1. Okey, dapat tekan lagi shift soft. Dapat 5. Okey, begitulah seterusnya. Okey, Zudi cuba tekan guna kalkulator kamu tu. Pergi dekat menu. Okey, tekan pada menu. Pergi kat menu, gerakkan. Okey, gerak. Anak panah. Sampai jumpa table nombor 9, tekan nombor 9. Buat macam tadi. Okey, memandangkan sini nampak dia dah Y dekat depan. Okey. Y dia dah kat depan. Cantik-cantik dah Y dia kat depan. Maka kamu terus sahaja masukkan 2x tambah 2x tambah 3. Terus kamu tekan sama dengan. Dia akan keluar GX. So GX tak payah buat, tekan lagi sama. Sebab GX ni adalah macam fungsi yang kedua lah. Kita tak ada, kita graf kita satu je. Start daripada nombor berapa? Nampak situ, negatif 2. Masuk negatif 2. Dia berakhir dengan nombor berapa? Okey, lepas tu berakhir dengan nombor 2. Selang dia berapa? Okey, selang dia tetap juga 1 kan? Okey, so lepas tu kau tekan je lah sama dengan. Okey. So kita boleh tengok jawapan kita kan. Negatif 2, negatif 1, betul. Negatif 1, 1, betul. 0, 3, 1, 5, betul lah. Jadi kita tekan lagi anak panah ke bawah. 2, 7. Okey, 2, 7. So kita dapat yang ini 7. Dapat je jawapan tu, maka kita dah boleh bina graf kita. Okey, kita dah boleh bina graf kita. Masuk sama macam cikgu ajar tadi tu. Negatif 2, negatif 1. Negatif 2, negatif 1. Kat bawah lah sini. Okey. Negatif 1, 1. Itu maksudnya X negatif 1, Y negatif... X negatif 1 kat sini, Y 1. 1 kat sini. Okey. Kemudian 0, 3. 1, 5. Oh, ni dia menaik ke atas 2, 7. Nampak kan graf dia macam tu. Jadi kita terus ambil kita punya pembaris, garis sahaja daripada bawah sampai naik ke atas ini. Okey, kita gariskan saja daripada bawah ni, bagi luruslah. Lebih kurang. Okey, kamu mungkin lebih cantik lurus lagi lah. Okey. Dapat dah, nampak tak? So kita nampak kat sini, kita dapati satu graf dia menurun, satu graf dia menaik. Kan? Dia bergantung kepada simbol yang berada di depan X. Okey, bergantung kepada ni. Contoh ni nampak simbol dia negatif X kan? Yang ni positif 2X. Okey, nampak depan ni positif. Tapi ni tak apalah nanti kemudian. Itu tak apa nanti kemudian. Okey. Nanti kita akan tengok kenapa graf ni turun, kenapa graf ni naik tu dalam topik graf nanti ni kita bukan dalam topik graf, kita dalam persamaan linear. Okey, boleh Alright. Ni apa ni? 2 persamaan mono. Okey. Kita nak kenal pasti. Nah.
Okey, kejap ada gangguan teknikal ni. Okey. Sementara itu, okey, kita tengok soalan nombor 1 ni. Okey. Okey. Pergi main kat sana lah. Okey. Kejap. Askar masuk pula. Okey. So kita tengok kat sini, dia kata kat situ persamaan linear dua pun boleh ubah. Okey, persamaan linear serentak maksudnya kita nak selesaikan dua-dua sekali lah. Okey, diberi di situ bahawa hasil tambah umur bagi dua orang adik-beradik ialah 28. Okey, beza umur mereka ialah 2 tahun. Okey. Dia suruh kita bentuk persamaan saja. Bentuk persamaan linear dua pun boleh ubah. Okey. Bila ada satu titik berhenti, kita keluarkan dulu persamaan kat situ. Okey. Ni kan 2 tahun. Kat sini kan 28 tahun ni kan nampak ni. Okey. Ada 2 orang kat situ kan. 2 beradik. Dan dia adalah hasil tambah. Okey. So apa kita buat kat situ? Apa persamaan yang kamu boleh buat keluar kat situ? Persamaan yang pertama. Kejap Okey dah. Askar dah keluar. Selamat. Okey, sambung balik. Okey. So apa yang kamu boleh keluarkan kat situ? Ada 2 orang kan? Ada 2 orang adik-beradik. Okey. So kita boleh menggunakan 2 huruf kat situ. Okey, kalau kita letak gambar. Okey, kalau kita letak gambar, contohnya dalam bentuk gambar, ada seorang dia, katalah ni yang pertama, ada yang kedua kan? Dia macam itulah. Jadi umur mereka 2 beradik ni kita tak tahu. Okey, mungkin seorang lagi panjang. Kan seorang lebih tua kan. Seorang lebih muda, kita tak tahu. Sebab kat sini dia beritahu nampak ada beza kan. Maknanya kita tak boleh gantikan huruf yang sama lah. Katakanlah sini cikgu ganti huruf X, bawah kita ganti huruf Y. Yang mana Y ini dia pangsa panjang inilah. Yang mana Y ini panjang dia mungkin macam ni. Mungkin ni abang dia. Macam Zudi kan, Zudi dengan Haris kan. Zudi dengan Haris. Takkan ni macam Aini dengan Rafif kan. Abang dia Rafif takkan sama panjang kan. Jadi tak sama. Jadi dia seorang mesti lebih panjang. Lebih panjang maksudnya lebih tua lah. Yang pendek tu lebih muda. Okay. So kita dah dapat persamaan yang pertama iaitu X tambah Y. Kenapa besar sangat ni? Oh, patutlah. Okey, dia punya mata dia besar sangat. So, kamu tulis dekat buku kamu tu X tambah Y lah. Okey, kalau kamu nak guna X tambah Y. Kalau kamu nak guna C tambah D ke pun boleh kan. Contoh Zuhdi dengan Haris. Zuhdi Z. So, bolehlah Z. Zuhdi. Haris H. Letak huruf H. Tambah umur mereka berdua 28 tahun. Contoh. Tapi tak sampai 28 kan. Haris 12, kamu 13, baru 25. Betul lah. 25 kan. Ni contoh sajalah, contoh. Okey. Beza umur mereka 2 tahun. Beza maksudnya tolaklah Zuhdi, tolakkan dengan Haris dapat 2. Tu maksudnya lah. Ataupun Rafif tolak dengan Aini dapat berapa? Aini adalah 3, tekanan 1 kan. Abang dia tekanan 4. Maksudnya beza 3 tahun. So kalau kita ambil Aini maknanya dapat 3 lah contoh-contoh. Tapi dalam persamaan ni, dalam ayat kita ni, dia beritahu beza umur 2 tahun. Jadi kita ambil tolak abang tolak dengan adik lah dapat 2 kan. So ini adalah 2 bentuk persamaan linear 2 pun boleh ubah. Okey, 2 bentuk pula. 2 persamaan linear 2 pun boleh ubah. Okey, nampak tak ada 2 huruf iaitu Z dengan H. Lepas tu kuasa tinggi Z dengan H ni adalah 1 saja. Okey, boleh Okey, kita ada satu lagi tak habis lagi kan. Persamaan linear panjang Cikgu Ajar. Cikgu ajar perlahan-lahan persamaan linear ni cikgu pergi satu. Sebenarnya kita dah advance sikit pada orang lain kan. Tapi tak apa. Okey, sebab apa? Sebab ni yang paling penting ni lah, topik ni lah paling penting. Okey. Alright. So kita tengok soalan yang kedua soalan yang kedua. Dia bagi
Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Okey, okey, segitiga sama kaki. Perimeter. Perimeter bermaksud ukur keliling. Ukur keliling. Keliling. Okey, dia suruh kita ukur keliling. Apa lagi? Kita ukur je lah keliling dia. Kan? Perimeter, ni satu, tambah ni satu. Nampak tak? Masa sekolah rendah kan kita belajar juga perimeter tambah keliling. Sekolah menengah pun sama je. Cumanya sekolah menengah ni dia ada huruf. Itu saja. Jadi kita buat apa? 10 tambah, okey, sebab dia ada kurungan, letak dalam kurungan dulu. 3x tambah y tambah dengan x tambah 4y sama dengan 32. Nampak ni ni 32 kan? So sama dengan 32. Cumanya yang ni kita kena permudahkan lagi lah sebab dia ada huruf yang sama. Okey, memandangkan ni adalah operasi tambah, semuanya tambah sebab dia perimeter. Jadi kurungan ni kita buka macam biasa saja. Kita ikut je balik. Kalau dia tolak je ada beza kan, macam cikgu dah cerita sebelum ni lah. Okey. So kita boleh tambah siapa dekat sini? Kita boleh tambah 10 ni tak boleh. 10 ni duduk diam-diam. 3x. Okey, 3x campur x dapat 4x. Y campur dengan 4y, 5y. So dapatlah kita punya persamaan linear kita. Okey. So sebenarnya 10 ni, okey, 10 ni kita boleh bawa pergi sebelah. Kalau kita nak ni 10 ni boleh bawa pergi sebelah sana. Okey. Kalau kita nak lah. Okey. So kalau kita buat pergi sebelah sana dia akan jadi tolak. Okey. So jawapan akhir kita akan dapat 4x tambah 5y sama dengan 22. Okey. Itu kalau kita pindahkan dia. Tapi kalau tak pindah pun tak apalah. Okey. Dah dapat dah tu bentukkan persamaan linear dia. Okey, boleh Alright. So seterusnya. Ini yang macam tadi. Okey, ini yang macam tadi. Nak cari nilai X dengan Y menggunakan graf. Tadi kita ada satu graf kan. Yang ni dia bagi kita kena bina dua graf. Okey, yang ni kita nak kena bina dua graf. Nampak ada dua graf. Nanti kita akan dapat yang bersilang tu. Okey, yang kita dapat yang bersilang tu lah adalah dia punya dia punya titik persilangan dia lah, nilai X dengan Y dia dekat situ. Okey, apa maksudnya tu? Okey, mari kita buat yang ni. Okey, yang ni kita punya yang akhir lah. Okey. Kejap, yang ni muka surat berapa ni? Muka surat dia hilang pula. Muka surat berapa? Okey, dekat dalam buku ada. Okey, muka surat 62. Okey, muka surat 62. Okey, so muka surat 62. Okey, so kita gantikan dulu dalam persamaan kita macam tadi. Okey, macam tadi kamu gantikan persamaan linear tu untuk mencari nilai-nilai untuk graf kita ni. Okey. Kita cari yang pertama dulu. Okey. Cari yang pertama dulu. Okey, dapat berapa? Lepas tu kita cari yang kedua. Okey. Yang ini untuk kotak yang satu. Okey. Yang ini untuk kotak yang kedua. Sebab dia ada dua persamaan kat situ. Okey. Kamu boleh isi sama macam tadi je. Guna kaedah tadi sama je. Okey, cuma kalau nak guna yang calculator class Swift tu, yang ini kamu kena pindah dulu. Yang ni pindah dulu akan jadi Y sama dengan 3 tolak X. Yang itu kena clear dulu. Okey, kena Y sama dengan 3 tolak X lah sebab kita dah pindah X tu. Sebab kalau nak masuk dalam kereta kelas Swiss tu, dia kena Y kat depan. Okey, kita buat satu dulu. Okey, tolong isikan jadual tu. Jadual tu dapat berapa kat jadual tu? Isi dulu.
Okey, isi tekan kalkulator kamu tu macam tadi, kamu isi saja. Okey, siapa yang guna ni kelas ni Zudi boleh buat baliklah kaedah tadi So cikgu nak semak guna kalkulator ni lah. So katakan cikgu buat untuk X ni. Ni tak ada. Okey, cikgu letak range dia adalah -1. Okey. Kemudian dia end dia dekat 2. -1. Di hujung dia adalah 2. Step dia 1. So nampak dia terus bagi kan. So cikgu dapat kat situ. Bila dia -1, sini 4. 3. Okey. Kemudian 1, 2. 2, 1. Okey. 1, 2, 2, 1. Okey. Boleh juga buat untuk graf yang seterusnya. Okey. Okey. So masukkan 3X. Tolak 1. Okey. Ini yang graf yang atas tu lah. Okey. Graf yang yang pertama. Okey. Sama dengan. Okey. So -1. Dia punya ujung dia 3. Okey. N ni maksudnya jadual yang ujung sekali. Okey. Step dia 1. Dia lompat step 1. Tengah-tengah sama dengan. Nampak? Tu dapat jawapan. -1, -4. Okey. Kemudian kita ada 0, -1. Okey. Kemudian kejap cikgu punya ni dia okey. 0, -1, 1, 2, 2, 5. Okey, 1, 2, 2, 5. Oh, ada 3 3. 3 kena buat turun bawah lagi lah. Okey, 3 dapat 8. Okey, so bila dah siap yang tu, barulah kita carilah. Okey, barulah kita cari pula. Kita buatlah graf dia kan. Buatlah graf dia. Okey, so kita tengok kat sini -1 sampai 3. Yang paling kecil adalah -1. Maknanya kita boleh buat Y ada tak negatif? Okey, Y ada -4. Okey, so -4 kat bawah lah. So kita kena buat kata darah sini. Okey, kamu ambil kamu punya pembaris tu kena bagi agak-agak. Okey, kita punya X paling kecil -1. Paling besar kat sini adalah nombor 3. So kita pun buat dulu. Okey, katalah cikgu buat kat sini kenapa dia ni? Okey, kejap. Okey, so kita dah buat dah dia punya nilai untuk Y dia. Kita tegak ni Y dia. Kita tidak buat pula untuk yang paksi X. So paksi X kita kena kira dulu. Tengok Y paling kecil -4. So -4 kat bawah ni kan. Okey, kat bawah ni -4. So -4, -3, -2, -1. Okey, nampak dekat sini ada 8. Okey. So bila ada 8, maka kita kena bahagikan satu kotak ni nilainya 2 lah, senang. Okey, kena bahagikan nilainya 2. Okey. Kamu dapat sama tak macam cikgu? Okey. Dapat sama ke tak sama? Masa kita kira kalkulator tadi dapat ni jadual ni sama tak? Okey, kalau kamu dapat Y ni 8, maknanya kita kena buat 2 2 2. So cikgu buat kat sini lah supaya nampak lebih jelas. Okey, kita cuba dulu kita cuba dulu. Okey. So katakanlah kita wakilkan nilai X ni dengan negatif satu kotak ni dengan satu nilai. So kita akan dapat macam ni lah contoh-contoh
Negatif 1. Ni kosong. 1, 2, 3, 4. Contohlah So sini negatif 1. Atas ni akan ada 1, 2, 3, 4. Okey, tapi kalau cikgu buat macam tu, cikgu tak dapat nilai 8. Jadi untuk paksi Y, kita tak boleh guna satu kotak nilainya 1. Kena lompat lah. Kita kena lompat. Okey, kita buat dia negatif 2 ke kan. Satu kotak 2 boleh tak? 2, 4, ni boleh. 6, 8. Okey, so boleh lah. Jadi kita plotkan aja lah. Okey, negatif 1, 4. Negatif 1, negatif 4. So negatif 4 dekat bawah ni. Sinilah. Okey, negatif 1, 4 dekat sini. Okay, kita akan ada dua graf kat sini Kita akan ada dua graf sebab ada dua persamaan. Okey, negatif 1, negatif 4, kemudian kosong negatif 1. Kosong negatif 1 dekat sini. Sorry, itu terbalik. Okey. Kosong negatif 1 di sinilah lebih kurang di sini. Sebab ni negatif 2 kan. Tu tengah-tengah ni negatif 1. Okey, kemudian kita ada 1, 2. 1, 2 dekat sinilah. Okey. 25. 25 dekat sini lebih kurang. Okey. Kemudian 38. 38 dekat atas ni lah. Macam tu. So kita dah boleh garis lah. Okey. Garis dulu. Ni yang pertama. Graf kita yang pertama. Okey, ni graf kita yang pertama. Kemudian kita buat yang kedua. Graf untuk yang kedua. Okey. Graf yang kedua yang ni lah. Negatif 1, 4. Okey, sama. Kemudian 0, 3. 0, 3 dekat sini. Kemudian 1, 2. 1, 2, 0, 3. 1, 2. Okey. Lepas tu 2, 1. Oh, negatif 1, 4 tadi. Okey, salah-salah. Negatif 1, 4 kat atas ni. Okey, negatif 1, ni 4 kat sini. Okey. Kemudian 0 dapat 3. 3 dekat sini. Oh, tadi atas 0, negatif 1 kan? 3. 0, 3 betul lah kat sini. 0, 3. Okey, kemudian 1, 2 dekat sini. Kemudian 2, 1. 2, 1, 2, 1 kat sini. Okey, so kita garislah satu lagi. Kita dah dapat lagi satu graf. Okey, graf kita tu sengit macam ni. Oh, tak nak pakai biru sebab graf kita warna biru. Kejap, pakai purple lah. Okey, Okey, so bila cikgu garis ni. Dia tak pakai pembaris pula. Ni. Okey, kita akan jumpa satu tempat persilangan. Di antara graf yang pertama dengan graf yang kedua. Okey, nampak tak titik persilangan tu? Itulah nilai untuk X dengan nilai Y yang sama. Ni. Yang memenuhi persamaan kedua-dua ini. Jadi kita dapat kat situ nilai X dia berapa? Nilai X dia kita dapat kat situ 1. Okey, nilai Y dia kita dapat 2. Ni dekat sini baca koordinat ni kan. Dah belajar duluan koordinat. Ni kan baca koordinat ni. Kita akan baca apa? 1, 2 kan. Okey, 1, 2 tu. 1 nilai X. So X sama dengan 1. Y sama dengan 2. Okey. Kita akan dapat macam tu. Okey. Boleh So cikgu harap dapat membantu kamu. Okey, kamu punya homework kamu. Okey. Kamu boleh buat untuk yang kedua ni. Okey. Kamu buat kedua ni. Kemudian kamu bina graf dia. Okey, graf dia akan dapat 2 lah. 1. Nanti kamu akan jumpa tempat bersilang. Okey, tempat bersilangan itulah dia punya nilai untuk X dengan nilai untuk Y. Okey. Kita akan dapat 2 nilai macam ni lah. 1 untuk X. 1 untuk Y. Okey, kamu baca koordinat titik persilangan tu. Okey. Graf yang bersilang tu, kamu baca koordinat dia. Itulah jawapan untuk nilai X dengan Y. Okey. So, kita dapat simpulkan bahawa untuk persamaan linear dua pemboleh ubah ni, matlamat kita nak cari nilai untuk dua huruf. Okey. Biasanya dalam
kalkulator semua dia ada huruf X dengan Y lah. Tapi sebenarnya apa-apa huruf pun boleh apa-apa huruf pun kita boleh cari. Okey. Cumanya kalau dalam kalkulator ni dia gantikan dengan huruf X dengan Y je. Okey, yang lain tu kita kena tukarkan dia kepada huruf X dengan Y lah. Contoh kalau kita dapat contoh katalah soalan ni dibagi S tambah Y sama dengan 3. Okey. Y sama dengan 3S tolak 1. Kan huruf S kat situ. Dalam kalkulator kita tak ada huruf S. Jadi yang tak ada dalam huruf S tu kita gantikan dengan huruf X. Okey. Boleh Okey, so nanti kalau kamu tak berapa jelas, kamu boleh tengok balik macam itulah. Okey, so kamu akan boleh tengok video-video yang lalu-lalu pun boleh tengok. Okey. Boleh Okey.